Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Cranberry akan membentangkan tentang projek Best Learning Matematik tingkatan 4 untuk bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Kami terdiri daripada 3 orang ahli daripada kelas 4 Berlian yang terdiri daripada Nisha, Sai dan juga saya, Aina. Sebelum kami mulakan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hafizah yang telah banyak membantu dan membimbing kami semasa PBL ini dilaksanakan. Soal selidik. Soal selidik ini dijalankan bagi mengumpulkan data. Kami tujukan kepada murid-murid tingkatan 4 sahaja dan data yang diambil ialah isim, tinggi, BMI, ukur lilitan pinggang dan ukur lilitan pinggul. Kemudian, kami memilih untuk menggunakan kaedah soal selidik yang telah dijalankan atas talian di mana kami menggunakan Google Form bagi memperolehi data serta mengumpul data. Data yang diperolehi telah diambil oleh 25 orang murid lelaki dan 25 orang murid perempuan tingkatan 4 sahaja. Ini merupakan contoh data statistik yang diperolehi daripada soal selidik. Kaedah mengorganisasi data. Kami telah membina beberapa jadual kekerapan untuk mengorganisasi data. Sebagai contoh, tinggi, jisim, ukur lilit pinggang dan pinggul, BMI serta NULPP. Kesemua data kami asingkan mengikut jantina iaitu lelaki dan perempuan. Seterusnya ialah perwakilan secara graf. Kami telah mewakilkan data-data tadi dalam bentuk graf iaitu histogram. Setiap graf kami telah diasingkan mengikut jantina iaitu lelaki dan juga perempuan. Ini merupakan tinggi pelajar tingkatan 4, jisim pelajar tingkatan 4, BMI pelajar tingkatan 4, ukur lilit pinggang pelajar tingkatan 4, ukur lilit pinggul pelajar tingkatan 4, bentuk badan ideal pelajar tingkatan 4. Baiklah, jumlah keseluruhan graf kami adalah 12. Jadi, mengapa kami memilih histogram? Kerana histogram dapat membandingkan data dengan mudah, dapat membandingkan kuantiti untuk kategori tertentu dan ianya sesuai untuk data yang banyak. Disebabkan kami mempunyai 25 orang untuk murid lelaki dan 25 orang untuk murid perempuan, jadi kami menggunakan histogram supaya ianya nampak ringkas dan mudah difahami. Untuk analisis data, sukatan kecenderungan memusat, kumpulan kami telah menggunakan mood. Mood jisim bagi perempuan ialah 43 kg, manakala bagi lelaki pula ialah 55 kg. Mood tinggi bagi perempuan ialah 165 cm dan 161 cm, manakala lelaki ialah 160 cm dan 166 cm. Dan mood bagi ukur lilit pinggang perempuan ialah 66 cm, 69 cm, 7 dan 76 cm. Manakala lelaki pula ialah 68 cm sahaja. Seterusnya, kami menggunakan median. Median bagi jisim perempuan ialah 48.6 kg, manakala lelaki ialah 51 kg. Median bagi tinggi perempuan ialah 160 cm, manakala lelaki ialah 166 cm. Dan median bagi ukur lilit pinggang perempuan ialah 66 cm dan manakala lelaki pula ialah 63 cm. Kemudian, kami menggunakan min. Min bagi jisim perempuan ialah 52.114 kg, manakala lelaki ialah 51.636 kg. Min bagi tinggi perempuan ialah 149.36 cm, manakala lelaki ialah 166.2 cm. Dan akhir sekali, min bagi ukur lilit pinggang perempuan ialah 64.12 cm dan lelaki pula ialah 58.28 cm. Sukatan serakan pula, kami menggunakan julat kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil dan baring serta sisihan piawai. Julat jisim perempuan ialah 57 kg, manakala lelaki ialah 37 kg. Julat tinggi perempuan ialah 25 cm, manakala lelaki ialah 28 cm. Julat ukur lilit pinggang perempuan ialah 60 cm dan lelaki pula ialah 69 cm.
Seterusnya, kuartil pertama jisim perempuan ialah 43 kg, manakala lelaki ialah 45 kg. Kuartil pertama tinggi perempuan ialah 155 cm, manakala lelaki ialah 160 cm. Kuartil pertama ukur lilit pinggang perempuan ialah 56 cm dan lelaki ialah 35.5 cm. Selain itu, kuartil ketiga jisim bagi perempuan ialah 59.5 kg, manakala lelaki ialah 56 kg. Kuartil ketiga tinggi perempuan ialah 165 cm, manakala lelaki ialah 173.5 cm. Kuartil ketiga ukur lilit pinggang perempuan ialah 76 cm dan lelaki ialah 75 cm. Kemudian, julat antara kuartil berat bagi perempuan ialah 16.5 kg, manakala lelaki ialah 11 kg. Julat antara kuartil tinggi perempuan ialah 9.5 cm, manakala lelaki ialah 13.5 cm. Julat antara kuartil ukur lilit pinggang perempuan ialah 20 cm dan lelaki ialah 39.5 cm. Seterusnya, varians jisim bagi perempuan ialah 167.04 kg, manakala lelaki ialah 86.9 kg. Varians tinggi perempuan ialah 3273.23 cm, manakala lelaki ialah 51.04 cm. Varians ukur lilit pinggang perempuan ialah 294.39 cm dan lelaki ialah 475.24 cm. Akhir sekali, sisihan piawai bagi jisim perempuan ialah 12.9 kg, manakala lelaki ialah 9.3 kg. Sisihan piawai tinggi perempuan ialah 57.21 cm, manakala lelaki ialah 7.144 cm. Dan akhir sekali, sisihan piawai ukur lilit pinggang perempuan ialah 15.79 cm, manakala lelaki ialah 21.8 cm. BMI pelajar tingkatan 4 adalah merujuk kepada jadual yang dipaparkan. Berdasarkan histogram BMI pelajar lelaki tingkatan 4, kekerapan yang paling tinggi ialah seramai 12 orang, iaitu BMI-nya dalam lingkungan 14 hingga 17. Kekerapan kedua yang tertinggi ialah 7 orang, iaitu BMI-nya pula dalam lingkungan 18 hingga 21. Manakala kekerapan ketiga tertinggi ialah 5 dengan nilai BMI-nya 22 hingga 25. Dan yang paling rendah kekerapannya ialah seorang dengan nilai BMI-nya 26 hingga 29. Berdasarkan histogram pelajar perempuan tingkatan 4 pula, kekerapan yang paling tinggi ialah seramai 17 orang dengan nilai BMI 10 hingga 20. Kekerapan kedua yang tertinggi ialah 7 orang dengan nilai BMI 21 hingga 29 dan kekerapan yang paling rendah ialah seorang sahaja dengan nilai BMI-nya 30 hingga 40. Ini merupakan jadual peratusan BMI murid. Untuk kurang berat badan ataupun underweight, untuk lelaki 52%, perempuan 36%, normal, lelaki 44%, perempuan 52%, berlebihan berat badan ataupun overweight, lelaki 4%, perempuan 8%, dan akhir sekali obesity, lelaki 0% dan perempuan 4%. Bagi keseluruhan iaitu peratusan untuk murid lelaki dan juga perempuan, kurang berat badan 44%, normal 48%, berlebihan berat badan 6% dan obesiti 2%. Bagi NULPP, terdapat 3 kategori iaitu berisiko rendah, sederhana dan tinggi. Berdasarkan histogram pelajar lelaki tingkatan 4, yang berisiko rendah ialah seramai 80% daripadanya, yang berisiko sederhana ialah 12% dan berisiko tinggi pula ialah seramai 4%. Manakala berdasarkan histogram pelajar perempuan tingkatan 4 pula, yang berisiko rendah ialah seramai 48%, yang sederhana ialah 8% dan yang terakhir yang berisiko tinggi ialah seramai 44%. Baiklah, seterusnya saya akan menyimpulkan pembentangan pada hari ini dengan rumusan. Berdasarkan hasil dapatan daripada kumpulan saya, tahap kesihatan murid lelaki tingkatan 4 adalah bagus kerana tiada seorang pun yang mengalami masalah berat badan sehingga mencapai tahap obesiti. Dan seramai 11 orang berada tahap normal dan selebihnya berada pada tahap kurang berat badan dan terlebih berat badan. Bagi pelajar perempuan pula, kadar bilangan mereka juga berada pada tahap yang bagus kerana
hanya seorang sahaja yang mengalami masalah berat badan. Seramai 13 orang pelajar berada pada tahap normal dan selebihnya mengalami masalah kurang berat badan dan terlebih berat badan. So, bagaimana untuk mengekalkan berat badan yang normal? Yang pertama, kekalkan berat badan dalam julat di antara 18.5 kg per m kuasa 2 dan 24.9 kg per m kuasa 2. Yang kedua, rancang diet sihat yang mengandungi pelbagai jenis makanan berdasarkan piramid makanan Malaysia. Dan yang terakhir ialah kekal aktif setiap hari. Dan bagaimanakah pula untuk menurunkan berat badan seseorang itu? Yang pertama, elakkan daripada makan makanan yang diproses. Makanan yang diproses adalah tinggi natrium, lemak, kalori dan gula. Ia sering mengandungi nutrien yang lebih sedikit daripada makanan keseluruhan. Yang kedua, menolak gula tambahan. Dan yang terakhir ialah tetap terhidrasi. Apabila seseorang minum air sepanjang hari, ia akan membantu meningkatkan metabolisme mereka. Minum air sebelum makan juga boleh mengurangkan jumlah yang mereka makan.